So yang masuk, yang keluar ni dah sanitize tangan dulu. Ya, kita tak nak ada kluster baru. Kluster dah fizik. Kluster jual hanya. Lagi lagi masuk Twitter ni ya. Right. Okay, so kita sambung sesi kita hari ini. So sesi nombor 2 kalau untuk online adalah daripada pukul 11 sehingga 12.30 lah. Itu yang ada dekat online lah. Okay. So tapi kita akan tengok kalau ada lebih masa nanti. So yang kat sini nanti mungkin 12.30 lebih kita main game pula. So kita akan main game. Game betul lah. Right. Okay. So first kita nak tengok dulu soalan yang kalau korang tengok senarai dekat soalan live tu, topik live yang saya bagi tu, cuba tengok topik apa yang paling banyak dalam senarai. Total internal reflection. So kat sini korang nampak yang selalu masuk adalah untuk percubaan tu adalah total internal reflection, pantulan dalam penuh. Okey, pantulan dalam penuh, total internal reflection. Okey, itu paling panjang lah. Okay, tapi kalau korang tengok kertas yang satu lagi, kertas yang pertama cikgu bagi, topik mana paling panjang? Cuba tengok bab 3. Bab 3. Archimedes. Walaupun kalau SPM Archimedes taklah begitu popular. Okay, untuk SPM Archimedes bukanlah yang topik yang popular. Tapi untuk percubaan Archimedes antara topik yang popular keluar percubaan. Sama juga dengan total internal reflection, pantulan dalam penuh. Okay, so kita pergi soalan konsep dulu, baru kita ambil soalan kira-kira. So pergi kepada soalan konsep. Sekejap kita tengok tu. Ikut surat. Okay. Right, tadi. Okay, untuk total internal kita pergi, kita tak pergi kertas 2. Okay, so kita pergi ke kertas 2 untuk soalan konsep, muka surat 38, soalan nombor 11. Okay, total internal reflection, muka surat 38, soalan nombor 11. Okay, muka surat 38, soalan nombor 11. Okay, buka dulu. 38, nombor 11. Okay. Okay. So ini soalan ni cikgu pilih sebab dia boleh kata dia merangkumi semua konsep penting yang perlu korang tahu untuk total internal reflection, pantulan dalam penuh 38. Okay. Nombor 11 kan? Okay. Alright. Okay, so ini adalah soalan bahagian C. So bila bahagian C bermaksud korang ada pilihan nak jawab nombor 11 ataupun nombor 12. Nombor 11 adalah soalan daripada mana-mana topik tingkatan 4. Soalan nombor 12 adalah mana-mana topik dari tingkatan 5. Okay, itu memang dia punya susunan. Nombor 11 mesti form 4, nombor 12 mesti form 4. Cuma tak tahu topik apa sahaja. Okay, topik apa dia tak tahu. Tapi mesti satu form 4, satu form 4. Okay. And dekat sini nombor 11 dia adalah bab cahaya dan topik yang masuk adalah total internal reflection, pantulan dalam penuh.
Biasanya kalau kita menjawab bahagian C dia akan ada soalan 5 markah berkait dengan kira-kira. Mesti ada kira-kira. So cikgu pilih soalan ni sebab dia ada soalan konsep campur soalan kira-kira. Dia ada dua-dua. Mesti ada dua-dua. Okay. So kita ambil soalan ni. Right. So kita tengok dulu dekat sini. Periskop. Okay, pantulan dalam penuh. Okay, cikgu tambah nota sikit kat situ untuk korang tulis. Dia ada dua syarat. And soalan syarat tu selalu keluar. Okay, ada dua syarat untuk dia berlaku. Nombor satu. And then dia ada aplikasi. So aplikasi yang popular adalah kat sini Periscope. So cikgu tulis dulu aplikasi dia. So yang ni Periscope nombor satu. Satu lagi antara yang popular Binocular. Binocular apa? Teropong. Okay, selain itu Binocular lah kan. Okay, selain benda tu Optic fiber. Dan juga endoskop. Okay. Siapa yang nak tahu endoskop tu apa? Itu korang boleh tengok dekat muka surat sebelah dia. Korang nampak makhluk terbaring tu. Ni endoskop. Ni. Buat tu, makhluk terbaring tu. So, dia pakai endoskop and then tujuan dia untuk medical imaging. So orang ni dia sakit perut. So doktor nak tengok perut dia je nak, takkan nak belah perut dia. So dia masukkan wayar. Okay, dia masukkan wayar. Tak tebal pun, adalah tebal-tebal wayar ni. Nipis sikit benda ni. Dia masuk ke mana? Masuk ke kerongkong. Kalau korang ada masalah yang kat atas, dia masuk ke kerongkong, dia jolok sampai dalam. Dia jadi macam kamera. Okay, macam ni jadi macam kamera, dia akan masukkan cahaya. So cahaya yang masuk tu akan jadi macam ni. So cahaya tu masuk, dia akan pantul sampai dekat dalam perut. So kat dalam perut nanti bercahaya, bukan masuk cahaya iman tu tadi. Cahaya tu untuk tengok perut orang dalam tu. So doktor tengok, dia keluar mana? Dia akan keluar dekat skrin. Okay. So dia akan masuk. Proses dia endoskopi. Nama alat tu endoskop. So kalau ke hospital, masuk hospital, saya kena buat endoskopi. Maknanya bersedialah kena jolok dengan wayar. Okay, itu kalau bahagian atas perut. Kalau korang ada masalah kat usus, ikut belakang. Macam kena sudu lah tuan. Cuma wayar dia nipis, wayar nipis dia dalam cerita. Okay, kalau usus bocor ke, tahu tak usus boleh bocor? Okay, usus boleh bocor. Kalau usus bocor tahu doktor buat apa? Sama ada buang atau stapler. Nama dia tu memang stapler tau. Dia memang nama dia stapler. Tapi bukan dia ambil kamu pak dia stapler tu. Tapi nama proses tu dia kata stapler. So ni application endoskop. Okey, soalan ni cikgu ambil sebab dia ada dua application. Application yang pertama dekat depan ni which is periscope, and application yang belakang adalah endoskop. Okey, yang tak ada dekat sini binocular. Optic fiber untuk internet, dia punya konsep sama macam endoskop. Okay, konsepnya sama macam endoskop. Okay, itu 4 application: binocular, periscope, optic fiber dan endoskop. Okay, apa dua syarat? Dua syarat kat sini dia tanya. Dua keadaan ataupun dua condition. Itu soalan dia. Okay, so first, apakah nama fenomena? Total internal reflection. Bahasa Melayu, pantulan dalam penuh. Okay, punya buat translate direct. Translate direct dia jadi apa? Penuh kedalaman pantul. Okay, pantulan dalam penuh. Oh, jumlah pula kita pun. Jumlah dalam pantul. Okay, dua syarat. Okay, dua syarat ni memang korang kena ingat. Ni kena ingat. Okay, apa syarat nombor satu? Dia hanya berlaku, okay, hanya berlaku apabila yang pertama cikgu tulis bahasa Melayu dulu lah. Sudut 7 lebih besar
dari bahasa Melayunya sudut genting. Okey, kalau bahasa Inggerisnya incident angle is bigger than, okey, kalau bahasa Inggeris dia dipanggil critical angle. Okey, critical angle. Okay. So dalam bab ni pun, kalau dia keluar soalan suruh kira, formula ni dia tak bagi. So apa formula yang korang kena ingat untuk bab ni? Refractive index N. Okay, N ni adalah refractive index. Oh, apa buat? Oh, dia dah lari ya. Dia lari. Cikgu tak buat apa-apa. Nak suruh kejar. Okay. Okay, refractive index, indeks biasa, formula dia apa? N equals to 1 over sin C. Okay, 1 tu sebenarnya datang daripada sin 90. Okay, dia datang daripada sin 90 bahagi sin C. Okay, tapi korang ambil 1 lah sebab tekan kalkulator pun sin 90 tu adalah 1. Okay, formula ni dia tak bagi, so korang kena ingat. Okay, korang kena ingat. Kalau keluar benda tu, formula tu tak bagi, korang kena ingat. Okay, tu baru syarat nombor 1. Tu belum syarat nombor 2, itu syarat nombor 1. Syarat nombor 1 is only happen when incident bigger than critical. Dia berlaku kalau hujung tu lagi besar daripada intent. Itu je syarat nombor 1. Syarat nombor 2. Syarat nombor 2 dia hanya berlaku. Okay, nombor 2 tak buat, boleh kat tepi ni lah. Okay, nombor 2 bahasa Inggerisnya when light travel from denser to less optical density. Okay, bahasa Melayunya hanya berlaku bila cahaya merambat dari kawasan tumpat ke kurang ketumpatan, bahasa Melayunya ketumpatan optik. Okay, itu syarat nombor 2. Syarat ni korang tak boleh lupa. Dua syarat ni, dua condition ni memang korang kena ingat sebab tu konsep dia. Okay, dua condition. Condition yang pertama hanya berlaku bila insiden bigger than critical. Sudut tuju lagi besar daripada genting. Satu. Nombor 2, dia hanya berlaku kalau daripada dense to less tumpat ke kurang tumpat. So semua application yang kita akan cerita, endoskop ke, periskop ke, binocular ke, semua sama. Daripada tumpat ke kurang tumpat. Okay. So dekat sini dia pakai prism. Okay, soalan yang seterusnya tu dah, dua condition dah. Soalan seterusnya, kenapa kita pakai prism, glass prism, prisma, kenapa tak pakai cermin? Padahal kita boleh je pakai cermin. Kalau pakai cermin dia jadi gini. Okay, contoh kalau kita pakai cermin. Okay, so cerminnya akan duduk hilang ni. Oh. Okay. Weh, cik berapa padam pun tak nak hilang. Okay. Nampak? Cikgu lukis garis tu pun jauh-jauh. Kenapa cikgu lukis jauh-jauh? Social distance. Okay, so cermin macam ni. Ni cermin. Cermin. Kalau prism kena duduk macam ni. Atas, bawah dia mesti macam tu. Ini ada soalan kertas 1 Kertas 1 mesti dia tanya macam mana kedudukan prisma untuk periskop. Dia mesti duduk macam ni. Okay, kalau kertas 2 pun ada soalan yang suruh korang lukis. Mesti ada juga soalan suruh lukis. So lukis kedudukan yang betul. Itu kedudukan prisma dia.
Okey, satu lagi soalan yang suka keluar pasal prisma ni adalah dia punya sudut. Prisma mana kita nak pakai? Okey, kita kena pakai prisma yang sudut dia 45, 90, 45. Okey, ini je yang boleh berlaku pantulan dalam penuh. Kalau sudut satu lagi yang selalu dia bandingkan adalah dia tanya, boleh tak pakai sudut ni? 30, 90, 60. Okay. So yang ni tak boleh. Mesti pakai sudut ni. Okay, itu ringkasan dia. Boleh tak? Okay, so untuk binocular ke pakai yang ni, untuk teropong pakai yang macam ni, untuk teleskop pun pakai yang ni tak pakai. Okay, yang tak pakai ada soalan juga nak tanya untuk yang tu? Okay, kalau tak ada, kita pergi yang bawah. Kenapa pakai prism tak pakai cermin? Kalau cermin apa? Cermin pantulan, mirror, reflection. Kenapa tak pakai reflection? Kenapa pakai prism? Yang pertama, kalau kita pakai prism, kita akan dapat image yang lebih jelas. Bahasa Inggeris apa? Clear image. Okay, kita akan ada clear image. And yang kedua, yes, dia punya term. Cikgu panggil glare. Tapi dia bahasa Melayunya dia tulis tidak ada image berganda. Okay, image berganda ni kalau korang pakai cermin, okay, pantulan cermin, pakai cermin instead of tu. So ada dia punya, korang akan nampak image dia macam dia sebenarnya berganda tu maksudnya ini bahasa Melayu ni. Kalau bahasa Inggerisnya dia panggil ada macam glare. Glare tu dia macam dia macam pecah sikit. Okay, dia macam pecah, tak jelas lah, tak jelas. Okay, tidak lebih kalau pakai cermin kurang jelas. Kalau kita pakai glass prism baru dia lebih jelas. Okay, and kita tak ada image berganda ataupun dia tak ada. Kalau bahasa Inggeris kat situ dia tulis no double image. Okay. That's why kita pakai prism instead of plane mirror. Okay, soalan dia walaupun ini dekat bahagian B, soalan ni dia boleh pindah, dia duduk kat bahagian A, sama je. Sama je. Dia sebenarnya soalan paper 1 ke, paper 2 ke, paper 3 ke, soalan dia sama. Markah dia beza, cara tanya dia beza, tapi konsep yang sama. Okay, so kat sini ada berapa? 5 markah kan? Lagi 5 markah apa? Lagi 5 markah kira-kira. So kira-kira total dia berapa? 10. Lagi 10 markah kat mana? 10 markah macam dekat belakang. Korang perlu pilih. Okay. Yang ni ada orang sakit perut, terlampau banyak makan cili, okay, perut dia pedas, pedih kat situ, dia pergi jumpa doktor, doktor dia pun pakai endoskop. Dia pakai kamera, tengok kat dalam perut. And ini dia punya, orang kata apa? Endoskop punya tube. Okay. So nak faham konsep dia sama macam kita belajar syarat tadi. Apa syarat dia? 2 syarat. Apa 2 syarat? Incident angle, diagonal, critical. Maksudnya sudut ni macam mana boleh terpantul, boleh masuk ke dalam. Sebab theta tu ya Allah, theta tu mesti lagi besar daripada C. Okay, contoh, katalah critical angle dia adalah 41 darjah. Okay, sudut theta ni, katalah sudut ni adalah 45 darjah. So 45 kan lagi besar daripada 41. So apa yang berlaku? Total internal
reflection. So dia akan pantul sudut ni berapa? 45 juga. Sudut dia jadi sama. Kenapa jadi sama? Ikut balik kita belajar law of reflection, hukum pantulan. Hukum pantulan kata sudut dia sama. Okey. Bila dia pergi sini, kenapa dia buat alpha? Kenapa dia tak buat theta? Alpha tu maksudnya sudut tu jadi lagi besar. Sudut lain, nilai sudut tu sudut lain. So dia jadi lagi besar. Okey. So bila dia jadi lagi besar, apa ni kita nak tambah? Okay. So yang ini sudut dia lagi besar. So contohlah katalah sudut ni 60. So 60 pun lagi besar daripada 41. So apa berlaku? Dia total internal lagi. So sudut ni berapa? 60 juga. Itu syarat nombor 1. Okay, apa syarat nombor 2? Ini ingat syarat nombor 2. Dia mesti denser tu less denser. Okay. Bermaksud belah dalam ni gelas ni kan? Gelas ni mesti denser. Mesti gelas tu tumpat. Okey, lapisan luar dia ni cikgu ganda dengan merah ni, ya. Okey, ni cikgu tanda dengan merah ni. Lapisan luar tu outer cladding dia balut tu kan? Pembalut luar tu mesti less denser. Okay, dalam mesti denser, luar mesti less denser. Baru boleh berlaku total internal reflection. Okay. So bila kita tengok kotak tepi, dia bagi 4 pilihan. Korang akan pilih mana yang sesuai. Okay. So yang pertama, kita kena faham dulu refractive index. Apa kaitan refractive index dengan denser? Okay, refractive index dengan denser, dengan density, korang boleh tengok dekat nota. Cikgu ada tulis dekat nota ni. Dekat bahagian bawah ni, dekat bahagian refraction. Okay, dekat bahagian topik light, bukan light. And then korang tengok dekat sini, refractive index. Okay, refractive index. Apa kaitan refractive index dengan density? So kalau refractive index dia N dia high, density dia pun high, tapi speed of light dia jadi low. Okay. So kalau contoh cikgu senaraikan vacuum refractive index dia 1. Ni paling rendah. Lepas tu kedua rendah air, udara 1 juga. Water tinggi sikit 1.33. Okay, prism 1.4 sampai 1.5. Tapi kalau SPM selalunya dia buat yang gelas tu refractive index dia 1.5. Okay, satu lagi yang suka keluar adalah diamond. Okay, diamond punya refractive index berapa? Lagi tinggi 2.43. So lagi besar nombor, lagi denser, lagi tumpat. Okay, balik kepada soalan. Kita tahu dalam tumpat luar kurang tumpat. Okay, dalam tumpat luar kurang tumpat. Jadi kalau kita bandingkan inner dalam dengan luar, dia mesti dalam tumpat, luar tu kurang tumpat. So inner, refractive index inner mesti lebih besar daripada outer. Sebab besar tu maksudnya yang ini dense, kecil tu less dense. Okay, so ada dua pilihan jawapan yang tinggal, P dan juga R. Okay, tinggal dua pilihan, P dengan R. Okay, so boleh potong Q dengan S. Okay, sekarang korang pilih. Yang pertama kita tahu density tu, dua jawapan sama, long. Sini pun long. Diameter, okay, small ke big? Small.
nak masuk dalam badan. Kalau besar masuk macam mana? Tersekat kungkung dia. Okey, diameter besar. Diameter tu maksudnya tebal. Okey, diameter tu bahasa mudahnya tebal dia punya optic fiber. Okey, dia punya fiber. So it a bit small and flexibility high. Okey, katalah korang terambil P. Kalau terambil P, korang akan salah kat sini satu, yang kat sini betul. So yang salah kat sini hilang 2 markah. Lepas tu last sekali korang pilih P, hilang lagi 1 markah. So hilang 3 markah. Kalau pilih P, hilang 3 markah. Kalau pilih R, korang akan dapat full mark lah, 10 markah. Okey, 10 markah tu macam mana? Yang pertama, dia macam ni. Korang bagi tahu N1 lebih besar daripada N2, ini dah dapat 1 markah. Reason dia kenapa? 1 markah lagi. Okey, korang bagi tahu long 1 markah. Reason kenapa long 1 markah. Korang bagi tahu ni small 1 markah. Dengan reason 1 markah. Bagi tahu ni high 1 markah, reason 1 markah. Okey, total berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8. Mana lagi 2 markah? The most suitable is R. Bagi tahu R je 1 markah. Markah terakhir ulang balik. Kenapa R? Okey, korang ulang balik kenapa R. The most suitable, okay, the most suitable optic fiber is R, 1 markah. Because, ulang balik. Because Ni besar daripada No, it is long and small diameter and high flexibility. Ulang tu je. Ulang tu untuk markah ke 10. So ulang balik dia punya ciri-ciri markah ke 10. 1 markah terakhir. Okay, so ni kita nak jawab dia. Alright, contoh. Okay, so first korang tu, okay dah keluar. Sekejap, ini je kena share. Tukar sharing ni. Sharing screen. Okay, lepas tu view. Okay, ni contoh kita exam korang lah. Kita apa, test pad kan? Test pad, so tulis dalam jawapan. Ni soalan apa? Soalan 11B. Okay, kalau yang ni korang boleh buat table. So buat je table and korang boleh tulis. Pertama tulis dia punya ciri-ciri. Okay, so cikgu ni lah, cikgu type kat senang. Aku nak naik lagi cepat tu. Kalau pakai pen kan lambat sikit. Besar sikit. Besar tak? Tak cukup besar. Tak cukup besar lagi. Okey. Tak nampak tak? Tak nampak, tak apa. Itu besar ni. Tak ada kan? Tak nampak lagi, tak tahu. Okey, ciri-ciri. Ciri-ciri. Lepas tu tepi ni explanation. Explanation apa bahasa Melayu? Penjelasan. Okey, penjelasan. Apa hal di ke bawah? Okey, besar sangat tu. Lagi lambat je naik. Okey, tak apa. Yang pertama N O. Okey, Ni dalam mesti lagi besar daripada NO. Kenapa? Supaya pantulan dalam penuh boleh berlaku. Sebab tu syarat. Itu dia punya keadaan. So total for total internal reflection dalam badan ataupun total internal reflection can occur. Okey, pantulan dalam penuh boleh berlaku. Okey, dah. Nombor 2, apa dia?
Apa dia punya ni? Longer, apa yang longer? Okey, kita ambil panjang. Kenapa panjang? Ha. Nak masuk dalam badan ni supaya boleh bergerak jauh ke dalam badan sehingga keluar cik dalam kan? Sehingga keluar ikut belakang, right? Supaya boleh bergerak jauh dalam badan. Okay, nombor 2, nombor 3 apa? Diameter, small diameter. Apa ambil small diameter? Easy to pass through apa? Pass through the throat je. Okay, pass through pass through apa? Narrow. Pass through narrow organ atau bukan organ, narrow space. Okay, inside the body. Nampak sikit. Okay, so mudah untuk melalui jalan yang sempit di dalam badan. Okay, so lepas tu apa lagi? Last kali pun dia minta kelenturan. Okay, kelenturan, flexibility, high flexibility, easy to handle. Okay, mudah dilenturkan di dalam badan. Easy to flex. Oh lama. Kau ingat flex apa ni? Okay, easy to bend inside the body. Okay, last kali. Right, so macam mana dia bagi markah? Cikgu tak buat table lah, tapi korang tahu dia kena buat table. So dia akan bagi markah yang pertama. Kalau korang buat table, dia senang bagi markah. Yang ni 1. Okay, dia akan tanda, dia tanda pun senang. Dia tanda yang ni 1. Okay, sebab dia tak ada masa nak baca pun. Okay, dia tak ada masa nak baca. Ni 1, yang ni betul. Panjang 2, ni 3, ni macam tu. So dapat 8. And last kali, the most suitable optical fiber. Masuk badan ke optical fiber? Betul. Okay, the most suitable, ikut ayat dia tu. Okay, the most suitable is R because, ulang balik. Because all the reason above. Senang hidup orang. Malas gila ni. Because all the reason above. Okay, ulang, tulis balik. Tak boleh tulis macam tu. Because N1 lebih besar daripada NO, longer wire, longer fiber, smaller diameter. Nak buat ni boleh buat. Longer fiber with smaller diameter and higher flexibility. Okay, sebab dia panjang, ulanglah, kerana NI besar ego. Okay. So kat situ maka kat situ. Okay, kalau bahagian B dengan bahagian C, korang jawab C dulu. Okay, jawab C dulu. Sebab C dia sebenarnya lebih mudah dapat ni. Sebab dia dah bagi dalam table. So korang choose betul, tinggal nak reason je. Bila betul dah boleh dapat 10 markah. Buat C dulu. Sebab kalau B soalan dia apa? Soalan B korang kena modification. So bila modify tu hanya ikut korang punya idea. Kalau ada idea, korang boleh jawab. Kalau korang tak ada idea, kadang-kadang sangkut. So baik jawab C dulu. Sebab kalau jawab C, contoh kan. Contohnya korang tak tahu, korang hanya tahu NI lebih besar dari echo. Tapi reason tak tahu.
Kenapa tak tahu? So korang tak dimarkah dekat reason saja. Okay, kalau contoh lah, ni contoh macam ni. Contohnya, korang tahu jawapan dia R, tapi semua reason tak tahu. Kenapa? Tak tahu. Panjang? Tak tahu. Kenapa panjang? Tak tahu. Tak ada idea. Small diameter? Tak tahu kenapa small diameter. Flexible pun tak tahu kenapa. Ni memang teruk tu ni, semua tak tahu. Dia tahu pilih dia. Dia tak tahu reason. Okey, berapa markah dia dapat? 1, 2, 3, 4. Okey, untuk pilihan tu korang dapat 4. Ni sekejap 1, 2, 3, 4. Ni tak ada, ni tak ada. Ni tak ada. Lepas tu R ni dapat 6 per 10. Banyaklah tu. Tu level pemalas tu. Level pemalas dapat 6. Ataupun level macam selalu dapat 100 kan. Nak hilang 4 markah supaya dapat 96. Dia nak 96 per 100. Dia tak nak 100 per 100. Dia takut nanti cikgu dia tak percaya. So dia buat 96 per 100. Okey, 4 markah saja dia buat. Dia saja buat. Dia tahu tak ada tulis. Okey. Tu bolehlah kalau level tu. Alright. Okay, so kita balik pada yang sini. Itu dia punya. Okay, satu lagi perkara yang korang kena tahu untuk total internal adalah dia punya lukisan. Okay, lukisan. Lukisan dia kita tengok kepada soalan konsep. Satu lagi sebelum kita ni soalan konsep, soalan calculation. Soalan calculation. Belakang dia soalan kan? Okey, belakang dia soalan calculation kan? So kita ambil yang belakang dia, soalan calculation. Yes. So lengkap, soalan ni lengkap. Semua pasal topik internal ada dekat sini. Okey. Yang bagusnya soalan ni dia sekali dengan refraction. So cikgu tak perlu nak terangkan refraction. Tapi dia sekali dengan refraction. Muka surat 40 soalan C. Okey, nombor. Apa yang cikgu cakap tadi, kalau bahagian C dia akan ada soalan kira-kira. Berapa markah soalan kira-kira? 5 markah. Itu 5 markah. Okey, daripada 5 markah apa soalan pertama dia tanya? Calculate the refractive index. Okey, refractive index saya tulis kat sini siap-siap. Ada 3 formula untuk refractive index. Yang pertama, korang boleh kira refractive index menggunakan sudut. Macam soalan ni ikut sudut. So sudut dia mesti sin. Kalau dalam senarai apa tu? Dalam senarai formula dia tulis ni sin I over sin R. Cuma cikgu tegur banyak kali, kalau formula ni sebenarnya dia boleh jadi sin R over sin I. Syarat nak pakai formula ni adalah sudut besar dekat atas. Okey, formula dia mesti sudut besar bahagi sudut kecil. So dia tak semestinya I dekat atas. Kalau R dia yang besar, R yang dekat atas. Korang kena tengok sudut. Sudut mana besar? Siapa yang besar duduk kat atas? Siapa yang kecil duduk kat bawah? Okay, baru boleh kira refractive index. Satu lagi, refractive index tak ada kaitan dengan soalan ni. Tak ada kaitan dengan soalan ni. Korang boleh juga ukur menggunakan real depth over apparent depth. Okay, real depth over apparent depth. Okay, bahasa Melayunya dalam sebenar dan dipanggil dalam nyata. Okay, dalam nyata tu maksudnya kedalaman yang kita nampak. Okay, kalau korang tengok kolam contohnya, dekat kolam korang nampak kolam tu cantik. Sebenarnya kolam tu dalam, yang korang nampak tu nyata. Yang sebenar kedalaman yang betul. Okay, semua formula kat sini nombor besar bagi nombor kecil. Real depth bagi apparent depth. Real depth lagi dalam, apparent depth lagi pendek. So panjang bagi yang lebih pendek, nombor besar bagi nombor kecil. So satu lagi boleh kira adalah speed of light. Speed of light bahagi speed in the medium. Speed of light nilai dia tetap 3 kali 10 kuasa 8 bahagi dengan speed dalam medium. Ini speed laju
laju cahaya dalam medium. Dalam medium. Medium tu maksudnya laju cahaya bila masuk dalam air, laju cahaya bila masuk dalam kaca, okay, dia akan jadi lagi perlahan. Okay. Cikgu pakai satu pen biru, dua pen merah, kenapa? Bagi tak bagi? Yang mana bagi? Biru bagi, merah tak bagi. Okay, biru bagi, merah tak bagi. Satu lagi yang tak bagi adalah N sama dengan 1 bahagi sin C. Tapi C kat sini bukan speed of light. C dekat sini adalah critical angle, sudut genting. Okay, so sekarang ni korang nampak ada 3 warna merah, 1 sahaja warna biru. So 3 tak bagi, 1 bagi. Okay, kita tengok soalan yang pertama. Okay, soalan yang pertama dia guna formula nak pakai formula yang mana satu? Kira refractive index. Sin I over sin R. Sebab I dia ni, I dia besar, I dia 30. Okay, I dia 30, R dia 18. Okay, so boleh kira I 30, R 18. So tekan kalkulator, refractive index sin 30 sin 18 berapa? Tekan kalkulator. Bahagi bahagi. Jangan buat per, bahagi. Jangan buat per. Okey, tekan bahagi. Okey. Kalau contohnya korang buat gini, sin 30 bahagi sin 18, korang akan dapat 1.61. So 1.618 cikgu boleh gunakan 1.62 dah. Okay. Ada unit tak? Tak ada. Okay. Logik tak prism ni 1.62? Logik. Sebab refractive index kalau 1 itu air, udara. Kalau refractive index 1.33 itu water, air. Okay, kalau refractive index 1.4 sampai 1.9 itu glass. Glass prism. Ikutlah jenis. Okay, ada berbeza-beza. So kat sini jawapan dia adalah 1.62. Okay, logik. So seterusnya determine critical angle. Okay, nak pakai formula mana? Determine critical angle. Okay, formula yang last kali, refractive index sama dengan 1 over sin C. Okay, refractive index 1 over sin C. Kenapa dia tak nak? Sekejap kenapa dia tak? Okay. So korang yang online dapat tak dengar ataupun dapat? Okay, ada jawapan. Sampai ke sini jawapan. Okay. N equals to, kenapa tak boleh tulis? 1.62. Okay, so cikgu tulislah balik matematiknya. 1 bagi 1.62. Tekan shift sign. Okay, 1 bagi. Okay, so ni jawapan dia. Shift sign. Answer 38.1. Okay, ni dia punya sudut genting 38.1. Okay. So soalan dia, what will happen to the refracted ray when it strike on YZ surface? Okay. So persoalan dia, okay, persoalan dia macam ni.
Ini ada sudut 30. So sini 90 kan? So ni 18. Kalau situ 18, sini berapa? Ini kena main matematik. 90 tolak 18 dapat berapa? 62. Okey, 72. So kalau situ 72. Okey, so dia langgar belah sini pula. Okey, ini berapa matematiknya? Nak bagi nampak. Ini kau kena matematik ni. Ni 60 betul? Okey, sekarang sini berapa? Tak boleh, tak boleh 60. Satu segitiga kena berapa matematik? 180. So 180 tolak 60. 180 tolak 60 tolak 72 dapat hal nombor. Okey, tolak 72. 48. So sini sama dengan 48. Okey. So apa yang saya nak tunjuk kat sini? Ni penting dia. Ni dah kena main matematik sikit. Sebab sudut ni korang kena main matematik. So 90 darjah dengan ni adalah garis normal. Okey. Persoalan dia, kalau atas tu 48, berapa sudut 7 baru dekat bawah ni? 90 tolak dengan 48, korang dapat 42. Okey, tu sudut 7 dia. Salin tu dulu, sudut 7 dia. Kenapa kena tahu sudut 7? Sebab korang kena bandingkan ikut syarat. Syarat dia apa? Kalau nak lakukan pantulan dalam penuh, dia mesti kena lagi besar. Kalau nak lakukan pantulan dalam penuh, total internal, dia kena lagi besar. Okey, so sekarang korang dapat sudut tu 42. Tadi korang baru critical. Berapa critical dia? Critical 38. Incident 42. So kalau banding, incident lagi besar daripada critical. Boleh tak berlaku pantulan dalam penuh? Boleh. Okay, so dia akan berlaku total internal reflection. So dia tanya kat bawah tu, apa yang berlaku? Okay, apakah yang akan berlaku? Yang berlaku adalah pantulan dalam penuh. Okay, so bila dilanggar tu dia jadi pantulan dalam penuh. So PDP tu bahasa Melayu lah, pantulan penuh. Bahasa Inggeris total, ya Allah, bukan begitu. Total internal reflection, TIR. Alright, cuma sudut dia dalam tu kita tengok kat atas. Sudut dia berapa? Okey, sudut dia berapa? Sudut pantulan dia berapa nanti? Sudut pantulan dia akan terpantul ke mana? Dia akan terpantul ke bawah, ke sini, ke bawah ni. Berapa sudut ni? Sudut ni pun mesti 42. Kenapa dia boleh pantul? Sebab first, okay, kalau total internal reflection, syarat nombor 1, korang memang kena cari ataupun kena kira C dulu. Itu nombor 1, kena kira dia punya C. Kalau dia dah bagi, kena tahu dia punya C. Nombor 2, kita kena buat perbandingan. So kita kena banding insiden dengan critical. Okay, kena banding dia punya insiden dengan critical. So bila kita buat perbandingan, insiden dekat sini 42, critical dia adalah 38. So apa yang berlaku? Pantulan dalam penuh. Okay, so kita tengok satu lagi. Konsep pantulan dalam penuh. Okay, so konsep lagi satu kosong. Kita cari lagi satu soalan konsep sebelum kita tukar bab. Okay,
Satu lagi soalan konsep, kita pergi ke muka surat satu. Okey, ni dah habis soalan ni dah habis. Ada sebarang soalan nak tanya? Okey, kalau tak ada kita pergi satu soalan last untuk total internal, muka surat 106. Muka surat 106, soalan kertas 1. Okey, soalan 24. Muka surat 106, soalan 24. Right. Okay, so yang list ni, korang list yang soalan cikgu tu, korang jangan hilang. Okay, sebab korang punya trial nampak ni kan, betul? Korang punya trial bulan 10. Jelas, sekarang bulan 8, 9, 10. Okay, kenapa dia kata jangan hilang? Sebab cikgu nak buat short video ikut yang cikgu letak. Betul tak? Okay, kita nak buat short video. So, mana yang tak cover, korang boleh tengok dekat short video, dekat YouTube. Okay, korang boleh tengok. Mana yang cikgu cover hari ni, konsep dia dengan soalan mana ni. Mungkin ada lagi yang kita tak cover, tapi korang boleh tengok dekat YouTube. Kita cover yang ikut list tu. Okay, so 106. Betul ke? 106 kan? Apa yang cakap, apa yang lupa? 106. Mana 106? Astaghfirullahaladzim. Okay. Maaf. Okey, 106 yang ini. Patutlah tak ada. Okey. Dah flat. Mana 106? 10 page tinggal. Okey, sekejap cek B 106. Ting. 106 kan? Cik cakap 106 kan? Yang ini. Okey, kenapa cikgu nak sentuh soalan ni last? Sebab dia macam ni. Setiap lukisan tu ada dia punya maksud. Okey, so dia kata kat sini, the following show the correct position of critical angle. So dia kata theta ni adalah dia punya critical angle. Okey, critical angle dia adalah theta. Okey, critical angle dia adalah theta. So ingat tadi cikgu kata dia punya tips. Kalau konsep internal reflection, nombor 1 korang kena kira critical angle. Kalau macam ni tak payah sebab dia dah bagi. Nombor 2 korang kena buat comparison. Okay, so dia ada comparison macam ni. Kalau A cahaya ni dia keluar sudut lagi besar. So apa fenomena yang A ni adalah refraction. Okey, persoalannya macam mana boleh jadi A ni berlaku sebab insiden yang dia bagi lebih kecil daripada critical. Kalau kecil daripada critical dia jadi A. Okey, kalau kecil daripada critical dia jadi A. Right. Kita tengok C. Okey, C. Kalau insiden dia sama dengan critical, jawapan dia akan jadi ni. Inilah jawapan. Kalau sama, apa akan berlaku? Dia akan bend 90 degree. Ni 90 degree. Okay. So apa maksud critical angle? Bahasa Inggerisnya adalah critical angle is the incident angle. Okay, critical angle tu maksud dia apa? Adalah incident angle that produce refracted angle of 90 degree. Okay. So bahasa Melayunya sudut genting tu adalah sudut tuju. Okay, sudut genting tu sudut tuju. Sudut tuju yang hasilkan sudut biasan 90 darjah. Okey, kalau D pula, D ni hanya berlaku bila sudut tuju dia lebih besar daripada sudut genting yang kita panggil sebagai
pantulan dalam penuh total internal reflection. Okay, clear kan? So cikgu dah cover konsep untuk apa? Cahaya. Oh tak. Maksud cikgu, kalau gambar macam ni, kalau gambar macam ni berlaku kalau insiden besar yang kritikal. Kalau gambar macam ni berlaku bila insiden dia sama dengan kritikal. Kalau yang atas tu bila insiden dia kurang daripada kritikal. Tapi soalan beritahu theta tu adalah kritikal. Okay, theta tu adalah kritikal. So kalau theta dia kritikal bermaksud insiden dia sama dengan kritikal. So mana gambar kalau insiden sama dengan kritikal? Sini. Okay, insiden dia sama dengan kritikal. Okay, soalan lain, cikgu tukar soalan. Soalan lain dia boleh buat macam ni. Okay, cikgu tukar dekat sini. Contohnya dia kata critical angle is, contohlah, critical angle is 38. Okay. Which of the following show a correct position? Okay, jap. Cikgu tukar sikit. Cikgu tukar soalan. Which of the following show the correct position? Ni Cikgu Adam. When incident is equal to 42. Okay. The critical angle, contohlah soalan dia macam ni. The critical angle is 38. Itu soalan lain. So dia beritahu insiden dia 42, critical dia 38. So kita bandingkan mana lagi besar? Insiden lagi besar. So bila insiden lagi besar, jawapan dia tinggi. So kalau buat perbandingan tadi. Faham tak? Okay. Ada juga soalan, dia tak beritahu critical. Dia beritahu refractive index. Dia beritahu nilai N. Kenapa dia beritahu nilai N? Sebab korang kena kira dulu C. Kira dulu C. Macam nak kira C? N 1 over sin C. Okay, lepas kira C, baru banding. Okay, itu dia punya level soalan lah. Soalan macam ni level 1. Bagi N, itu level 2. Itu kasih. Tapi syarat dia sama. Cari dulu C, kedua banding. Kalau kurang, jawapan dia A. Kalau perbandingan tu sama, jawapan dia C. Kalau perbandingan tu lebih besar, jawapan dia D. So nak tak nak kena cari critical. Macam mana nak cari C? 1 over sin C. Bila tu bagi ke tak? Tak bagi. So korang kena ingat. Okay. Kan tadi ada yang mana satu dengan angle C yang mana. Oh, kalau terang angle C tu. Cikgu kan tak boleh terang angle C tu soalan konsep, tapi nanti ambil masa lah. Okay. So kemudian cikgu terang, waktu rehat sekarang cikgu terang. Siapa yang tanya tu cikgu terang. Okay, sebab hari ni lebih kepada korang kena ingat apa macam tu lah. Okay, cikgu tak boleh nak buat kelas konsep sangat. Sebab kelas kalau siapa yang pernah join kelas konsep, satu hari cover berapa chapter? Satu chapter je. Satu hari satu chapter saja. So sekarang ni kita nak buat 2 hari ni, kita nak buat berapa chapter ni? 10 chapter. So dalam 10 chapter, cikgu kena cover apa? Cikgu kena cover untuk yang ni objektif dia apa? Objektif dia untuk preparation soalan trial. Bila soalan trial, cikgu prepare ke korang soalan yang aku masuk trial, tapi dia jaranglah juga keluar dalam SPM. Okay. And ada juga soalan macam ni, ada SPM pun ada, trial pun ada. Okay, so kita cover macam tu. So cikgu tak boleh nak pergi topik ni apa kena tahu, tak boleh. Sebab tak cukup masa. Kita ada 2 hari, kita nak ambil apa yang penting saja. Okay, tapi kalau korang ada soalan, boleh tanya, no worry. Sekarang waktu kita rehat ke korang tanya? Cikgu sedia nak jawab. Okay. So cikgu cover untuk, maksudnya untuk cahaya. Okay, untuk cahaya cikgu dah cover reflection dan juga refraction, terutama karakteristik. Lepas tu cikgu cover juga tadi kira-kira. Okay, kira-kira. Dan cikgu tunjukkan apa beza kira-kira kalau concave lens
Kira-kira convex lens. Convex lens kena masuk SPM. Concave lens selalu korang lupa. Kena letak negatif. Dekat focal length tu kena letak negatif. Itu kiraan dengan sisi. Kedua, kita tengok total internal reflection. Tapi dia ada kaitan juga dengan refraction. So, ambil kat situ. Itu untuk light. Okay. Boleh tak? Ada soalan-soalan nak tanya? Ada tak? Siapa ada soalan tanya? Okay. Alright. Okay. Soalan cikgu akan jam lah. Ada soalan paper 2, ada soalan paper 1. Yang confirm cikgu tak cover paper 3. Paper 3 cikgu tak cover. Okay, untuk 2 hari memang cikgu tak cover. Itu kita cuba lainkan dulu insyaAllah. Okay, so next kita pergi kepada bab mana nak? Bab 2 bab 3 kita ambil bab 3 dulu. Okay, kita ambil bab 3 dulu. Alright, siapa nak pergi minum air ke apa ke nak? Ni ke? Alright, cikgu bagi 5 minit. Siapa nak cuci muka ke apa ke sebelum kita start balik? Okay. Okey, so sementara korang tu cikgu nak tanya yang online. Ada Okey, yang online macam mana? Sekejap. So, hai korang yang online. Alright.
Alright, yang begitu kurang ini. Okay. Right, kita beri makan. Okay. Kami tanya soalan ada dua orang lah. Kenapa kau di sini? Oh. Okey, yang tanya soalan tu nanti cikgu terangkan kemudian. Kita nak kejar masa sebab yang online ni dia share kat diorang. Okey, sorry korang. Okey, tadi cikgu entertain soalan. Okey, kita nak pergi soalan pressure chapter 3. Okey, so cikgu terambil masa lama pula. Okay, so pressure. Okay. So untuk pressure kita buka kepada 147. Okey, 147.
So kita tengok kepada pressure kat sini. Okay, bab pressure. So bab pressure pendek je, nanti kita tengok kat sini. Yang penting, korang kira dulu ada berapa formula semua. Okay, berapa formula semua? Yang pertama kita ada yang ini P/M/A. Okay, so yang itu jangan risau, formula tu ada dalam senarai. Okay, formula tu dalam senarai. Nombor 2, H rho G, pressure untuk liquid ada dalam senarai. Okay. Pressure atmospheric, yang penting atmospheric dengan gas, korang kena bezakan antara barometer dengan manometer. Sebab soalan tu selalu ditanya dekat paper tu. Kalau atmospheric, nama alat dia barometer. Kalau gas, manometer. Okay. And yang cikgu nak tunjuk kat sini, korang tengok dekat Pascal, Bernoulli dengan Archimedes. So Pascal formula dia nak pakai formula apa? Korang faham konsep ni. Piston tu pekerjaan tu dia cari. Piston tu cari. Piston bukan dalam tu, piston. Piston tu pekerjaan. So pekerjaan apa formula pressure pekerjaan? F/A. So kalau Pascal, korang nak pakai formula mana? F/A equals to F/A sebab piston tu solid pekerjaan. Okay, sama juga kalau korang jumpa soalan Bernoulli, tiba-tiba soalan Bernoulli tu suruh kira. Okay, contohnya tanya berapa force dekat sayap kapal terbang. Okay, sayap kapal terbang pekerjaan tu dicari. Pekerjaan. Apa formula untuk pressure kalau pekerjaan? F/A. Sebab dekat Bernoulli ni tak ada formula khusus, tak ada formula khas dekat Bernoulli. Okay. Archimedes formula dia tak bagi. So itu satu-satunya formula yang korang kena ingat kalau jawab bab ni. Archimedes. And korang tengok dekat senarai yang cikgu bagi tadi, soalan mana banyak keluar? Trial Archimedes. Kenapa dia banyak keluar? Sebab formula dia tak bagi. Okay. So kalau korang tak ingat formula, tak boleh jawab. Nombor 1. Nombor 2, cikgu start kelas tadi, cikgu dah tegur satu perkara. Kalau Archimedes, apa benda yang korang kena buat? Density dia, rho dia, kena convert jadi kgm dan degree. Macam nak convert? Darab 1000. Center dia darab 1000. Okay, darab 1000. Itu yang satu je kena ingat. Satu je. Ni je. Okay, so kita tengok soalan 147. Okay, muka surat 147 tu dia kita ambil sampel-sampel sikit lah. 147. Kalau korang perasan, soalan kan dia susun ikut bab. Dia susun ikut bab dan ikut subtopik. Dah lah ikut bab, ikut subtopik pula tu. Okay, contoh nombor 13. Okay, soalan nombor 13. Semua tu kira pekerja lah. Tayar, okay, tayar traktor. Lepas tu ada apa? Ada tak tahu kasut apa ni? Kasut ski ni kan. Lepas tu ni orang ski, lepas tu ada dot washing. Okay, so soalan dia, yang manakah menunjukkan kaedah meningkatkan tekanan? So pressure F/A. So dia nak pressure ni tinggi. Kalau pressure tinggi, area dia kena kecil. Mana yang area kecil? Didoki. Alright. Contoh, jadi cikgu yang B tu kenapa pula area dia ni? Okay. So kalau B tu dia ada washer. Kalau korang macam nak sambung sesuatu pakai skru, kadang-kadang orang dia tak pakai washer pun, dia sambung je. Washer tu tujuan apa? Nak bagi kawasan tu area dia jadi besar. Antara skru dengan kayu tu kalau campur, dia ada tolong pegang, washer tu tolong pegang, area besar. So kurang sikit pressure daripada skru, benda tu tak cepat dia cabut atau cepat patah. Itu tujuan washer. Okay, tapi satu orang tak pasang tu washer. Okay, itu pressure untuk solid. Pressure untuk liquid kat sini. Lepas solid, liquid. Soalan ni memang itu. Solid, liquid. Lepas liquid, gas atau atmospheric. Lepas tu dia akan tanya Pascal, Archimedes, Bernoulli. Susunan ni memang begitu. Kalau SPM pun macam tu.
Maknanya daripada berapa subtopik dalam bab 3? Pressure solid, pressure liquid, gas atmospheric, itu dah 3. Pascal, Archimedes, Bernoulli, ada 6 kan? Daripada 6, soalan SPM mesti keluar 5 ataupun 6 tu. SPM pun macam tu, trial pun macam tu. Okay, so 6 tu mesti keluar. So lepas solid dia keluar liquid. Okay, ini liquid. Apa formula liquid? P H rho G. Okay. Dalam kes ni dia gunakan water yang sama. Maksudnya dia tak tukar density dia constant. Gravity ini constant lah, tak boleh tukar. Confirm constant. Kecuali eksperimen ni dibuat satu dekat bumi, satu di bawah air pergi bulan. Semata-mata nak tunjukkan mana dia punya ni. Satu hal, naik roket buat apa? Bubuh air dalam bikar nak tunjuk air jatuh. Punya bazir duit kan? Naik roket semata nak tunjuk air jatuh. Okey, nanti bukti. So apa yang ditukar kat sini? Height ni adalah dia punya manipulated variable. Pressure dia adalah responding variable. So kalau korang ada formula yang satu belah kiri, satu belah kanan, pressure belah kiri, height tu belah kanan, dan dia satu baris, maksudnya dia directly proportional. So kalau kedalaman dia bertambah, pressure dia pun bertambah. Kalau yang tadi solid, P F over A. So A ni dia tukar manipulated variable, P ni berubah responding variable, satu belah kiri, satu belah kanan. Tapi sebab atas bawah, kalau area besar, P dia kecil. Okay. Sama juga benda ni korang apply dekat semua formula. Contoh bab 2, impulsive force. MV tolak MU over T. Okay. So selalunya contoh soalan dia lompat. Lepas tu dia bengkok kaki. Kenapa dia bengkok kaki? Sebab ni. Time ni dia nak increasekan supaya force dia nanti korang boleh main dengan formula. Yang penting bila nak tahu dia punya relationship, satu mesti duduk belah kiri, satu mesti duduk belah kanan. Syarat wajib. Kalau duduk side yang sama, tak boleh. Okay, tak boleh side yang sama. Contoh kalau kata cikgu nak buat macam ni, apa hubungan pressure water? Ya, pressure water. Okay, cikgu kata pressure dia sama. G dia pun sama, constant. Cikgu nak cari apa hubungan height dengan density. Boleh tak cari hubungan macam tu? Tak boleh. Apa kena buat dulu? Gerakkan dulu. So pressure bahagi dengan H sama dengan density gravity. Okay, so density dengan height. Satu atas, satu bawah. So kalau density dia tinggi, height dia rendah. Okay, main dengan formula. Semua bab. Kecuali formula ratio. Formula yang nisbah. Nisbah macam tadi height of image, height of object, itu tak dipakai. Okay. Kecuali nisbah lah. Right. So kat sini dia tanya mana graf menunjukkan antara hubungan antara pressure dan juga depth. So kita dah tahu dia naik itu maksudnya directly proportional. So mana graf directly proportional? A. Okay, directly proportional. Directly proportional. Okay, kalau graf C tu, ini bukan confirm lah, C tu bukan jawapan. Tapi kalau graf C ni kita nak tulis dia hubungan dia ni apa? Bukan inversely proportional. Okay, inversely proportional macam mana? Inversely proportional, graf dia begini. Dia tidak akan, ya Allah, apa benda. Okay, dia tak akan sentuh paksi X dan paksi Y. Okay, dia tak sentuh kedua-dua paksi. Maksudnya graf dia kalau inversely dia gini. Dia tak sentuh dua-dua. Dia rapat sikit lah, tapi cikgu nak lukis rapat takut nanti dia bersambung. Gitu. Sekejap, nanti sambung lah. Anggaplah tak sambung. Tak boleh anggap. Kan kau lukis sambung enggak? Cikgu kena buat. Lebih kurang lah. Tu
terburuknya lukisan. Okay, inversely proportional. Kalau C ni apa? C ni adalah decreasing linearly, menurun secara linear. Kalau inversely proportional berkadar songsam, directly proportional berkadar terus. Okay. So itu pressure of liquid. Nanti kalau ada ni kita tengok soalan dia. Seterusnya pressure of gas dengan atmospheric. Okay, so yang ni. Tapi yang ni dia tak ada soalan pressure gas. Soalan yang ada adalah pressure atmospheric. Ni mungkin korang pernah buat apa sinki pun sumbat. So korang ambil apa? Ambil rubber plunger, pelocok getah. Okay, kita belajar bahasa Melayu Bahasa Melayu dia adalah pelocok getah. So kalau korang ambil karangan ke, saya mengambil pelocok getah saya. Korang tahu kan, ambil karangan, saya guna soalan ni. So dia tarik, korang dah tekan, lepas tu tarik. Okay. Kenapa bila korang bentuk yang bentuk macam ni, apa dia buat? Bila korang tutup tu, sebenarnya waktu korang tutup tu dia akan buang udara ni keluar tau. Udara yang kat dalam tu keluar. So bila keluar, maknanya dekat kawasan ni adalah vacuum, almost vacuum lah, bukan betul-betul vacuum, almost vacuum. So bila vacuum, apa berlaku kat kawasan tu? Pressure dia, okay, pressure dia adalah rendah. Okay, pressure dia rendah. Okay, bila korang tekan je benda tu, udara tu keluar, dekat kawasan tu pressure dia rendah. So bila pressure rendah, tengok arrow ni. Arrow ni tolak kan? Arrow yang tolak ni sebenarnya tekanan daripada atmosfera juga. Okay, daripada atmosfera. So atmosfera tekan, that's why korang rasa dia macam melekat. Sebab ada different pressure, berbeza tekanan. Itu rasa dia melekat. Okay, lepas korang buat apa? Tekan, tarik ke atas. Yang penting kita tarik ke atas. Kita tarik ke atas, kotoran itu akan keluar. Kenapa dia keluar? Sebab sama juga ada different pressure. Dekat dalam tu tekanan dia rendah. So bila kita tarik kotoran tu, dia akan keluar. Dia akan bergerak dari tekanan tinggi pergi ke tekanan rendah. Dia mesti tinggi bergerak ke rendah. So dari bawah dia gerak ke rendah dan naik ke atas. Okay. So persoalan dia, the dirt can be removed from the clogged sink pipe. Kotoran boleh dikeluarkan dari batang pipe sinki yang tersumbat kerana jawapannya adalah C. Kita bukan cerita atmosferik yang cikgu lukis ke atas tu, yang melekat dia tu. Kita cerita atmosferik yang tolak dari bawah naik ke atas. Okay, yang atmosferik dari bawah akan tolak kotoran tu dari ke atas. Okay, apa jadi kalau equal? Tak gerak, maknanya satu kalau equal, tahu korang nak lekat tu, tak lekat. Nak lekat pun tak lekat, kalau nak lekat pun tak lekat. Sebab pressure dia sama. Okay. Kalau ambil B, atmosferik dia lower, apa jadi? Masuk ke dalam. Kau tekan dia masuk ke dalam. Okay, tak ada, kalau kau tekan dia akan keluar. Kecuali rumah korang tak pernah tersumbat lah. Tak pernah tersumbat, kalau sumbat pun panggil tukang pipe kan. Tak pernah try buat sendiri. Maknanya kalau toilet korang sumbat, korang main tu sambil tekan, memang ada pressure. Bukan dia pressure sikit. Kalau ada mak lagi boleh tunjuk. Mak tahu bila saya tekan tu. Ni vacuum, vacuum. Mak pun tanya, vacuum dekat. Mak kata vacuum, mak simpan. Mak ingat vacuum di rumah. Okey, jadi tak? Okay, bila dah habis gas dengan atmosferik dia sekali. Kalau topik dia dalam buku dia sekali. So bila sekali, soalan dia sama ada gas atau soalan dia atmosferik. Antara dua. Okay, topik seterusnya apa? Pascal. Okay. Kalau korang hafal susunan, dah nombor di Pascal. Pascal disebut. Tapi kenapa Pascal?
Pertama, kalau nak tahu Pascal, dia mesti ada perkataan ni, hidrolik. Tapi kat sini tak ada hidrolik, dia tulis jet crater. So jet crater ni adalah sistem hidrolik. Perkara pertama yang korang boleh tahu untuk sistem Pascal, prinsip Pascal dia ada syarat. Okey, syarat dia mesti bahasa Melajunya sistem tertutup. Okey, sistem tertutup. Bahasa Inggerisnya enclosed system. Okey, enclosed system. Enclosed system ni macam ni. Okey, contohnya yang selalu dalam buku korang akan nampak gambar macam ni. Ni ada piston kecil. Sini piston dia besar. So, kita akan tolak kat sini dekat piston yang kecil ni. Ini ada area 1. So dia akan keluar force dekat piston nombor 2. Ni area 2. Okay, so Pascal kata apa? Pascal kata kalau sistem ni elok tertutup macam ni, tutup, syarat dia kena tutup kan? Berapa pressure dekat piston nombor 1, itulah juga pressure dekat piston nombor 2. So pressure in enclosed system is equal. Sama. Okay, dia sama. So that's why formula dia jadi F1A1 F2 A2. Asal dia apa? Asal dia piston tu solid. Solid F over A. Tu asal dia. Okay. Tapi kalau contohlah benda ni berlubang, tiba-tiba ada lubang kat sini, tertutup tak lagi sistem tu? Tak. So bila dah tak boleh apply ni, dah tak boleh dah. Tak boleh. Kalau berlubang tak boleh apply. Sebab syarat dia dah tak lengkap. Apa syarat dia? Sistem tertutup. Okay. Satu soalan yang pernah keluar dalam percubaan MRSM adalah yang formula cikgu bagi dekat tu. F1D1 sama dengan F2D2. Cuba tengok dekat nota cikgu bagi. Ada tak formula tu? Ada kan? Formula tu ada dalam buku teks. F1D1, F2D2, ada tak? F1D1 sama dengan F2D2. Formula tu ada dalam buku teks. Dia tak pernah keluar SPM. Tak pernah keluar SPM dari dulu, kini dan insya-Allah tahun depan. Tak keluar. Dia tak pernah keluar. Tapi trial dia pernah keluar. Okay, D1D2 tu apa? D1D2 tu macam ni. Trial MRSM pernah keluar, trial MRSM. Trial FBP pun tak pernah keluar. Trial MRSM pernah keluar. Okay, D1 ni macam ni. Bila korang tekan, nak tunjuk macam ni. Bila korang tekan piston yang pertama ni, piston ni pergi mana? Dia akan pergi bawah. Okay, dia akan pergi bawah. So bawah ni, ini dipanggil D1 lah. Distance dia turun ke bawah, piston tu turun ke bawah. Okay, distance dia turun ke bawah. So bila turun ke bawah, apa jadi dekat yang piston belah sini? Belah sini dia akan naik ke atas. Ke atas tu D2. Kalau contoh dia tanya berapa sentimeter piston turun, korang kena guna formula F1D1 F2D2. Okay, kalau keluar. Tapi setakat ni SPM memang tak pernah keluar. SPM dari dulu, kini, ini je formula dia. Ini tak pernah. Okay, trial dah keluar. So dia trial dah keluar, korang pun tak pernah jumpa formula ni. So korang akan cakap, tak pernah, cikgu tak pernah ajar. Cikgu korang tak ajar sebab ini tak pernah keluar lisensi. Tapi dia ada dalam buku teks. So argument kementerian dia kan ada dalam buku teks. So terkatalah korang tak pernah buka buku teks. Okay. Buku teks tu kan buku yang dapat pada hari pertama. Di situlah buku tu pada hari terakhir. Kan, so penduk asrama, simpan dalam loker, kunci. Tinggal hujung tahun, pulang balik. Satu page pun tak ada sentuh. Tapi kalau waktu cikgu sekolah dulu, buku teks yang kita pakai betul. Buku agama pakai. Kita tak pakai. Buku agama sebab dia kan bahasa Jawi kan. Cikgu punya ustaz memang begitu. Cik apa tak boleh bahasa Jawi. Okay. Sejarah, yes, sejarah pakai.
Dua tu dia. Bukan jangan. Kimia baru pun dapat ni. Bukan berat kan? Dapat hari pertama, simpan luka. Uji. Kena uji. Kenapa kena uji? Menunggu akhir-akhir nak pulang buku mesti ada hilang. Mesti ada hilang. Mesti punya. Okay. So yang ni lah. Alright, lepas Pascal, kita belajar apa? Lepas Pascal, korang akan belajar dalam buku teks ikut susunan Archimedes. So ini adalah Archimedes. So Archimedes macam nak tahu, Archimedes soalan dia mesti berkaitan dengan terapung, buoyancy. Soalan yang selalu keluar dalam exam selalunya banyak berkaitan dengan kapal, berkaitan dengan sampan, boat. Kenapa? Terapung dalam air. Tapi jangan lupa terapung dekat udara pun dikira Archimedes. Okay, Archimedes. Alright, so dekat sini dia tanya the upthrust exert on the hot air balloon is equal to weight of hot balloon, bukan? Yes, weight of hot air balloon, betul tak? Yang ni. Sebab apa? Archimedes kata apa? Archimedes kata buoyant force, cikgu tulis bahasa Inggeris dulu, ataupun upthrust, ada yang tulis upthrust, is equal to weight displaced. Okay, bahasa Melayunya adalah daya apungan. Okay, lagi satu bahasa Melayunya daya hujahan adalah sama dengan berat bendalih tersesat. Okay, berat. Kenapa B salah? Sebab B dia kata jisim, bukan berat. C kenapa salah? Sebab ketupatan. D kenapa salah? Volume. Okay, terbatuk pula. Okay, so kat sini formula dia, ingat balik, kenafan, density, lepas tu volume, G gravity. Okay, formula ni bagi tak? Tak, so korang kena ingat kenafan. Okay, nanti kita akan tengok soalan kira-kira dia. Sebab terakhir banyak soalan ni, tapi kita tengok yang ni dulu lah. Untuk yang ni. So jawapan dia adalah A. Ikut konsepnya jawapan dia A. Okay, Pascal dah, Archimedes dah. Apa satu lagi? Bernoulli. So last ni Bernoulli. Okay, nak terang Bernoulli ada 4 ayat. Okay, kalau nak terangkan Bernoulli ada 4 ayat. Okay, pertama kita tengok dulu apa syarat Bernoulli. Syarat Bernoulli dia mesti ada laju, mesti ada speed. Okay, laju. Okay, laju apa? Dalam kes ni contohnya dua tim, kisah ada ni. Dua tim ni boleh jauh. Dua tim ni jauh. Lepas tu ada makhluk hidup. Nampak dia tiup ke mana tu? Dia tiup di tengah-tengah. Okay, so bila tiup maknanya ada udara bergerak. Okay. Kalau Bernoulli pertama eja kena betul. B-E-R-N-O-U-L-L-I. Okay, Bernoulli. So Bernoulli syarat pertama dia mesti ada laju. Macam mana nak kena ada laju? Laju bila hanya benda bila bergerak. Siapa yang bergerak? Bergerak tu ada dua je boleh bergerak. Satu air ataupun udara. Bukan berpejal gerak, air ataupun udara. Okay. Air ataupun udara. Okay, so dalam kes ni dia tiup. Tiup tu siapa yang gerak? Air ke udara? Udara. Kalau dia hembus air tiup je, baru air bergerak. Okay. Kalau contoh kita hembusan air tiup. So hembusan air tiup bergerak laju ni. Tapi dia tiup udara. So bila dia tiup, pertama ada kelajuan. So ayat nombor 2 kita kena tulis berdasarkan prinsip Bernoulli.
based on Bernoulli principle. Ni ayat nombor 2. Okay, sekarang kita akan cerita dari kisah benda ni. Okay, ayat nombor 3 yang korang kena tulis adalah apa yang jadi kepada tekanan. Okay, ataupun apa yang jadi kepada pressure. Okay, pressure dia tinggi ke rendah ke. And last sekali, apa berlaku. Okay, itu 4 cerita. Paper 1 ke, paper 2 ke, itu perkara yang korang kena tengok. Okay, especially paper 2 lah. Dia suruh terangkan. Itu 4 mata untuk 4 ayat. Okay, pertama, dia cerita dari segi sudut kan. Korang dengar dulu. Okay, pertama, apabila, kita bahasa Melayu dulu kan. Okay, apabila ditiup dP, okay, apa berlaku? dP laju udara dP tinggi. Okay, itu nombor 1. Nombor 2, berdasarkan prinsip Bernoulli, apa jadi kepada tekanan? Tekanan dP, kena bagi tahu. dP rendah. Okay, tekanan apa? Kena bagi tahu. Tekanan udara dP, pressure of air. Okay, speed of air at P high. Okay, so based on Bernoulli principle, pressure of air at P is low. Okay, low compare to pressure at Q. Okay, compare to pressure at Q. Tekanan dP rendah berbanding Q. Berbanding tu apa? Berbanding Q. Okay, lepas tu ayat nombor 3. Dah, ayat nombor 3 dah. Ayat terakhir, apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Kedua-dua tin akan bergerak merapati satu sama lain. Okey, faham tak? Sama juga soalan yang pernah keluar, contohnya korang ambil kertas, tolak antara dua kertas. Okey, tolak antara dua kertas, tiup antara dua kertas, and kertas tu rapat. Okey, yang pernah keluar SPM macam ni. Yang pernah keluar SPM, dia buat gambar macam ada kolam. Lepas tu ada gambar boat. Ada gambar boat, buruknya boat. Boleh dah tu, boat mainan lah Okey, lepas tu ada makhluk pegang pipe. Macam mana nak buat dia pegang pipe? Okey, dia pegang pipe macam ni lah. Ni jari dia. Lantak lah, okey. Okey, yang penting apa dia buat? Cikgu nak tunjuk sebenarnya, nak tunjuk dia picit. Dia picit pipe tu. So apa jadi kat air? Air akan bergerak laju. So apa jadi? Laju air di antara dua boat tinggi. Mengikut prinsip Bernoulli, tekanan rendah. So apa jadi? Boat tu akan bergerak merapati satu sama lain. So soalan dia dekat sini, manakah yang boleh diterangkan tentang fenomena itu? Kenapa boat tu jadi rapat? Speed at P is higher, causing lower air pressure. So C. Okay. Habis je Archimedes Bernoulli ni, maksudnya habislah soalan untuk bab tu. Soalan seterusnya mestilah heat. Okay, dan heat pula berapa subtopik? 4 je. Thermal equilibrium, heat capacity, latent heat, gas law. So, tapi kita akan sambung yang untuk Archimedes tu, soalan kira-kira. Sebab soalan kira-kira kita tak buat lagi. Archimedes banyak soalan kira-kira. Kalau percubaan banyak soalan kira-kira, kita akan buat soalan kira-kira tu lepas rehat. Lepas tu kita sambung bab 4. Bab 4 ni last kali baru kita tutup dengan bab 2. Sebab bab 2, soalan yang suka keluar dalam trial, kekenyalan, spring, elasticity,
Okay, elasticity suka keluar trial, tak keluar SPM. Okay, SPM dia nak keluar kita terus sekali. Trial keluar banyak kali, atau tahu keluar, tapi tak pernah keluar. Kenapa tak tahu, dia macam benci kat SPM. So SPM dia macam tak pernah keluar, dia macam tak nak keluar SPM. Okay, force, itu antara topik yang ni lah. Tapi itu bab 2 lah, mungkin bab 2. So cikgu rasa kita rehat dulu untuk sesi pagi ni. Okay, so kita rehat dulu untuk sesi pagi ni. Korang yang online, okay, kita rehat dulu untuk sesi pagi ni and kita sambung balik pukul 2 petang. Okay. Okay, so kita sambung pukul 2 petang.